Rakyat Malaysia sudah mula muak dengan perangai Tun Mahathir. Beliau kurang relevan kepada politik negara dan zaman beliau sudah semakin berlalu. Saya beri 3 sebab utama mengapa beliau kurang relevan. Pertama, ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, dasar Pro-Melayu atau Bumiputera yang beliau lakukan kurang berjaya. Malah beliau sentiasa menyindir dan memperkecilkan orang Melayu dengan panggilan malas dan mudah lupa. Beliau tidak mengutamakan dasar-dasar pro-rakyat seperti BRM, Klinik Satu Malaysia, Kedai Satu Malaysia, kad siswa, Teksi Satu Malaysia, subsidi bantuan kepada penoreh getah, nelayan dan lain-lain kerana ianya dianggap membazir dan memanjakan orang Melayu. Kongres Marwah Melayu yang dianjurkan tidak lebih sekadar hangat-hangat tahi ayam. Tiada tawaran konkret kepada orang Melayu yang diberikan. Jika ada pun dasar kemakmuran bersama yang dipelopori, Parti Pri Bumi Bersatu Malaysia PPBM tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Orang Melayu atau Bumiputera masih lagi ketinggalan. Kesenjangan pendidikan dan pendapatan dalam kalangan orang Melayu sendiri tidak semakin bertambah. Baru-baru ini beliau berkata ada banyak perancangan untuk membangunkan orang Melayu, namun tidak sempat kerana telah dibuang dan ditolak jatuh dari jawatan Perdana Menteri. Beliau sudah lupa bahawa beliaulah yang meletakkan jawatan dan mencetuskan konflik pentadbiran. Konflik ini telah menjatuhkan kerajaan yang diundi rakyat pada PRU 14. Kerajaan 22 bulan beliau itu pun menjadi sesuatu yang corak hitam dalam politik tanah air kerana gagal melaksanakan manifesto yang beliau katakan bukan kitab suci. Kedua, Tun Mahathir sudah tidak lagi mengurus dinamika politik Malaysia. Jika beliau dan partinya diberi kepercayaan mengemudi Malaysia, kestabilan tidak akan dicapai. Parti Pejuang adalah parti ketiga beliau setelah UMNO, keluar UMNO, masuk UMNO, keluar semula UMNO, tubuh PPBM, keluar PPBM, tubuh Pejuang. Ketiga PPBM di dalam Pakatan Harapan PH, Tun Mahathir gagal mengawal Tan Sri Muhyiddin Yassin dan suatu perancangan scheme of things berlaku yang menjadi rahsia umum itu. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga gagal mengawal Democratic Action Party DAP dengan doktrin politik yang dapat memastikan parti itu menjaga kepentingan Melayu dan Bumiputera dalam setiap dasar, tindakan dan tutur kata. Ketiga, jika Tun Dr. Mahathir melontarkan kata nista kepada Datuk Seri Najib Razak atas terma cash is king, beliau juga patut ingat pada zamannya crony is king dan bukan rakyat yang didahulukan. Ideologi ekonomi dalam mengayahkan segelintir crony dengan anggapan yang lain akan mendapat faedahnya sukar untuk menjadi. Hasilnya, crony beliau yang sedikit itu menjadi kaya dan rakyat Malaysia, terutama sekali Melayu Bumiputera, masih kurang berjaya sehingga kini. Tun Dr. Mahathir pernah mengatakan bahawa beliau tidak pernah ada kroni, cuma ada orang yang layak dan berkebolehan. Mustahil jika dalam 32 juta rakyat Malaysia yang ada, hanya kroni beliau sahaja yang berkebolehan. Igawan ngeri untuk Tun Mahathir bermula apabila keluar dari rumah agam UMNO. Kepimpinannya dihargai menjadi Perdana Menteri paling lama 22 tahun. Walaupun berbagai dasar dan pendekatannya ada yang berjaya, namun banyak yang menemui kegagalan. Tetapi itu Tun Mahathir semasa dalam UMNO. Tun Mahathir tanpa UMNO kelihatan amat lesu dan banyak kontroversi. Bukan Tun Mahathir sahaja, pemimpin lain yang meninggalkan Parti Keramat ini juga menemui nasib yang sama. Apa yang tak kena? UMNO melahirkan kepimpinan melalui satu proses tarbiyah dan pengalaman yang panjang. Tidak mudah untuk memimpin parti yang mempunyai 22,000 cawangan dan struktur yang kompleks di peringkat bahagian, negeri dan nasional. Proses pembuatan keputusan dalam UMNO juga melalui proses yang panjang dan teliti sebelum diputuskan. Tun Mahathir sedang berhadapan dengan perubahan lanskap politik yang sangat dinamik. Sesuatu gelombang yang dicipta dengan tujuan untuk menjatuhkan UMNO dan BN, tetapi juga melanda dan menghempas sebuah gabungan politik bernama Pakatan Harapan. Siapa Tun Mahathir tanpa UMNO? Parti Perjuang yang diciptanya hilang deposit di semua 42 kerusi yang ditandingi di Johor.
PPBM yang diilhamkannya berkhianat sesama sendiri sehingga tersungkurnya pentadbiran Pakatan Harapan. Parti Pejuang yang hanya ada 4 kursi parlimen itu pun termasuk dirinya sendiri dan anak beliau. Kegagalan pelbagai dasar dan polisi mengganggu gugat kesejahteraan dan keharmonian rakyat ibarat mencurah cuka ke atas luka. Pelbagai kenyataan beliau yang mengguris dan menghiris hati dan perasaan orang Melayu sudah pastinya menambah parah lagi duka yang sedia ada.